Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tentang mazhab Al-Syafi'i dan bagaimana pelajar universiti memahami dan mengamalkannya. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang, iaitu Muhammad Faris Hakim bin Azhar, Muhammad Zakri Hakimi bin Muhammad Azwa, Muhammad Ridwan bin Muhammad Rahim, Ahmad Izzuddin bin Muhammad Zainal, Muhammad Amirul Aizal bin Muhammad Zalizan, dan Afan Syahir bin Tajul Arifin, dan terakhir sekali adalah Muhammad Hafiz bin Abdullah. Di sini saya akan memberikan pengenalan tentang mazhab Al-Syafi'i. Mazhab Al-Syafi'i merupakan mazhab yang telah diamalkan di beberapa wilayah, termasuklah di Malaysia. Perkembangan Islam di Asia Tenggara telah menggunakan mazhab Al-Syafi'i, terutamanya di negara Indonesia, Brunei dan juga Malaysia. Setiap persoalan berkaitan kehidupan seharian akan dipandukan kepada fiqh mazhab Al-Syafi'i bagi menyelesaikan masalah. Latar belakang Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengakui 4 sumber hukum utama yang membentuk dasar ajaran Islam, iaitu Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi wahyu Allah, hadis sebagai perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, ijma' sebagai kesepakatan umat Islam yang kompeten, dan qiyas sebagai proses analogi untuk menentukan hukum baru berdasarkan hukum yang telah ada. Al-Quran dan hadis dianggap sebagai sumber utama, sementara ijma' qiyas digunakan untuk menjelaskan atau menetapkan hukum dalam situasi yang tidak secara langsung tercakup oleh sumber-sumber utama tersebut. Dengan 4 sumber ini, mazhab Syafi'i membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam menentukan norma-norma kehidupan Muslim. Untuk penyataan masalah yang kami dapat ialah: nombor 1, memahami sejauh mana mahasiswa mengimplementasikan ajaran mazhab Syafi'i dalam kehidupan. Nombor 2, mengetahui dari mana mahasiswa mendapatkan informasi tentang mazhab Syafi'i. Nombor 3, faktor-faktor pendorong yang mendorong mahasiswa untuk mempelajari dan menerapkan ajaran mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa menerapkan ajaran mazhab Syafi'i dalam kehidupan seharian, menyelidik sumber informasi mereka tentang mazhab tersebut, dan mengidentifikasikan faktor-faktor pendorong untuk mendorong mahasiswa mempelajari dan menerapkan ajaran tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mengenai penerimaan dan pengaruh mazhab Syafi'i di kalangan mahasiswa, serta dapat mendukung mengembangkan strategi pendidikan yang lebih efektif dalam memahamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai mazhab ini dalam konteks kehidupan masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dengan slide yang seterusnya, iaitu objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti tahap pengetahuan mahasiswa-mahasiswi tentang mazhab Al-Syafi'i. Mazhab Al-Syafi'i mengeluarkan banyak karya-karya yang ditulis oleh Imam Al-Syafi'i sendiri, seperti Ar-Risalah atau Al-Um. Ia dapat memberikan pandangan tentang hukum dan memberikan pandangan melalui mazhab Al-Syafi'i itu sendiri. Kita perlu tahu perbezaan dengan mazhab lain seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Seterusnya ialah mengenal pasti tahap pengamalan mahasiswa-mahasiswi tentang mazhab Al-Syafi'i. Mengenal pasti tahap pengalaman mahasiswa terhadap mazhab Al-Syafi'i melibatkan evaluasi sejauh mana mereka menerapkan ajaran dan prinsip-prinsip mazhab tersebut dalam kehidupan seharian mereka, khususnya dalam konteks keagamaan dan hukum Islam. Antara beberapa aspek yang membantu ialah ibadah yang diamalkan mereka dan penerapan hukum Islam dan lain-lain. Yang ketiga ialah mengenal pasti sumber pengetahuan mahasiswa-mahasiswi tentang mazhab Al-Syafi'i. Sumber pengetahuan mahasiswa-mahasiswi tentang mazhab Al-Syafi'i dapat berasal daripada berbagai sumber, dan pemahaman mereka seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Berikut adalah beberapa sumber umum pengetahuan mahasiswa tentang mazhab Al-Syafi'i, iaitu pendidikan formal mereka, contohnya daripada melalui kelas-kelas kuliah yang mereka sertai, daripada keluarga mereka sendiri, dari individu itu sendiri untuk mengkaji lebih mendalam, sosial media dan lain-lain. Yang keempat ialah mengenal pasti tahap mahasiswa mengamalkannya dalam kehidupan.
Kita boleh mengenal pasti tahap mahasiswa mengamalkannya melalui pelibatan mereka di dalam aktiviti keagamaan dan kajian mengenai mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri. Dan juga kita boleh melihat melalui ibadah yang mereka lakukan seperti solat, puasa dan lain-lain. Akhir sekali ialah mengenal pasti faktor yang mendorong mahasiswa-mahasiswi perlu beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Antara faktor-faktor yang boleh dikeluarkan daripada objektif kajian ini ialah mereka berasal daripada keluarga dan budaya yang mengamalkan mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri, dan juga ia telah dididik melalui awal persekolahan seperti mana di negara Malaysia yang mengutamakan mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri. Baiklah, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah perbandingan pemahaman terhadap prinsip-prinsip asas mazhab Asy-Syafi'i. Daripada kajian yang kita lakukan, kita boleh melihat pemahaman mahasiswa-mahasiswi terhadap prinsip-prinsip asas mazhab Asy-Syafi'i. Seterusnya, adakah mempelajari ajaran mazhab Asy-Syafi'i memerlukan guru atau ulama yang besar? Imam Al-Syafi'i sendiri ialah seorang ulama yang besar dan telah memberikan kontribusi yang amatlah besar di dalam hukum Islam. Jadi amatlah penting untuk kita mempelajari ajaran mazhab Asy-Syafi'i ini dengan berguru yang mempunyai ilmu yang lebih mendalam terhadap konteks dan teks-teks mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri. Persoalan kajian ketiga iaitu perbandingan persepsi antara sastra klasik dan amalan mazhab Asy-Syafi'i. Perbandingan persepsi antara sastra klasik dan amalan dalam konteks mazhab Asy-Syafi'i boleh menjadi subjek kompleks kerana melibatkan pandangan terhadap teks-teks klasik yang menjadi dasar pemahaman mazhab serta mengaplikasikannya dalam konteks zaman sekarang. Seterusnya ialah perlukah mengamalkan mazhab Asy-Syafi'i dalam ibadah seharian. Mazhab Asy-Syafi'i memiliki panduan yang spesifik berkait dengan tata cara ibadah seperti solat, puasa, zakat dan haji. Mengikut ajaran ini dalam ibadah sehari-hari menunjukkan keinginan untuk konsisten dalam menjalankan ajaran Islam. Persoalan kajian kelima, adakah kita perlu terlibat dalam perbincangan mengenai mazhab Asy-Syafi'i? Daripada kajian yang kami lakukan, terdapat segelintir yang tidak pasti. Mungkin memerlukan lebih banyak pendedahan tentang manfaat daripada terlibat dalam perbincangan semacam berkenaan mazhab Asy-Syafi'i, atau mungkin memerlukan dorongan lebih lanjut untuk bergantung dalam isu ini. Akhir sekali, adakah kita perlu menyertai atau berinteraksi dengan organisasi berkenaan mazhab Asy-Syafi'i? Daripada kajian kita buat, kita boleh melihat hal ini penting untuk menunjukkan pemahaman akan pentingnya penglibatan dalam organisasi yang fokus pada pengembangan pemahaman dan praktik mazhab Asy-Syafi'i. Antara sebabnya ialah ia dapat memberikan pembelajaran yang lebih mendalam. Baiklah, untuk slide yang seterusnya iaitu analisis data kajian kumpulan kami. Kumpulan kami telah membuat borang soal selidik melalui laman web Google Form dan telah mendapatkan 40 responden pelajar-pelajar UTHM. Untuk soalan yang pertama berkenaan dengan mempelajari prinsip-prinsip mazhab Asy-Syafi'i, kami telah mendapatkan 100% bersetuju kerana semua bersetuju mempelajari prinsip-prinsip mazhab Syafi'i amatlah penting di dalam diri umat Islam di negara kita. Seterusnya iaitu mengikuti ajaran ahli mazhab Syafi'i memerlukan seorang guru.
40 responden menyatakan bersetuju terhadap perlunya guru atau ulama yang berilmu dalam mempelajari ajaran mazhab Asy-Syafi'i. Hal ini menunjukkan kesedaran akan kompleksnya dan kedalaman pemahaman yang diperlukan dalam memahami aspek hukum dan ajaran agama. Yang ketiga ialah membaca sastra klasik dan amalan mazhab Syafi'i. Kami telah mendapatkan sebanyak 55% berkata tidak pasti dan 45% berkata setuju. Hal ini boleh menunjukkan bahawa setengah daripada pelajar mereka tidak pasti dengan tidak beberapa faham untuk menghubungkan antara sastra klasik mazhab Syafi'i dan realiti zaman sekarang. Untuk persoalan kajian yang keempat, iaitu mengikuti amalan ibadah menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memiliki panduan yang amatlah spesifik. Jadi 100% telah bersetuju untuk kita mengikuti ibadah menurut mazhab Syafi'i. Seterusnya ialah pelibatan dalam perbincangan dan kajian mazhab Asy-Syafi'i. Kami telah mendapat 55%, iaitu seramai 22 orang berkata tidak pasti dan 45%, iaitu seramai 18 orang berkata setuju untuk melibatkan diri dalam perbincangan dan kajian berkenaan mazhab Syafi'i. Hal ini berlaku berkemungkinan kerana mereka memerlukan dorongan yang lebih lanjut untuk bergabung dalam melibatkan diri dalam perbincangan dan kajian mazhab Syafi'i. Akhir sekali ialah berhubung dengan organisasi mazhab Syafi'i. Kami telah mendapatkan 100% yang bersetuju untuk berhubung dengan organisasi mazhab Syafi'i. Hal ini amatlah bagus kerana mereka dapat pembelajaran yang lebih mendalam dan juga dapat membina komuniti yang lebih besar dalam mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Akhir sekali ialah kesimpulan. Mazhab Syafi'i dapat diidentifikasi sebagai mazhab hukum Islam yang konservatif dan terstruktur dengan baik. Imam Syafi'i telah menjelaskan amatlah banyak berkenaan dengan hukum agama Islam dan metodologi yang ketat dalam menentukan hukum Islam. Pengakuan terhadap Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas sebagai sumber-sumber hukum utama mencerminkan keinginan mazhab ini untuk memastikan kesahihan hukum. Selain itu, mazhab ini tidak hanya memberikan perhatian pada aspek hukum tetapi juga pada adab dan akhlak. Jadi, saya rasa itu saja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan kumpulan kami sendiri. Sekian, terima kasih.